betul. Boleh dengar. Okey, terima kasih kerana hadir semua hari ini. So, hari ini kita akan sambung kuliah kita tentang asas-asas kurang yang perlu ada untuk pembangunan aplikasi multimedia standalone dan juga learning object. Kita fokuskan kepada animasi pada hari ini. Dan kita akan ada beberapa aktiviti. So, ini adalah apa yang diperlukan, dihasratkan oleh fakulti, iaitu pembelajaran mesti bukan hanya untuk satu hala. Pelajaran mesti melibatkan aktiviti. So, kita ada beberapa aktiviti. So, first kali kita akan mula adalah dengan introduction. Saya akan bagi sedikit intro tentang multimedia authoring program untuk hari ini. Dan seterusnya kita akan ada online activity 3. Online activity 3, sebelum minggu lepas kita ada online activity 1, online activity 2. Kita ada online activity 3. Soalan saya akan letakkan di sini dan anda perlu respon di dalam Padlet. Kalau perasan, di dalam e-learning saya letakkan link Padlet untuk subjek ni. Dalam Padlet tersebut saya akan share video recording lecture ni. Saya dah ada lah, recording minggu lepas dah ada, tapi recording untuk minggu pertama tu, minta maaf, korap sedikit. Dia boleh tak berapa jelas. Tak dengar? Putus-putus. Putus-putus, doktor. Putus-putus. Sekejap Doktor terangkan balik boleh? So apa kita buat adalah akan ada online activity 3. Nanti instruction saya akan berikan kepada kita akan jawab aktiviti itu di dalam Padlet sekitar 2 minit saja. Kemudian saya teruskan dengan bahagian saya lecture tentang animation dan juga Adobe Animate. Dan last kali kita akan tutup dengan collaborative session 1. Okey, ini collaborative session ni satu yang panjang sedikit. Kita kira masa dalam 20 minit anda akan discuss, tapi jangan risau, ini adalah berdasarkan apa yang saya ceritakan, apa yang kita discuss pada minggu lepas. So kita kena kata break up dan praktiskan knowledge yang anda give pada minggu lepas. Okey, untuk bagi tujuan multimedia authoring macam yang kita discuss sebelum ni, dia membolehkan kita combine text, image, audio, video, animation into interactive presentation. So kita ada banyak bahan dan kita combinekan, kita bentuk satu present yang kita mahukan. Dan benda paling penting adalah interactivity, dan untuk letak interactivity ni kita perlu gunakan scripting language. Macam saya terangkan sebelum ni, apakah itu scripting language? Senang kata ianya adalah berkaitan dengan programming. Okay, example kalau kita gunakan Adobe Flash, kita akan gunakan bahasa programming dia adalah ActionScript. Ada ActionScript 2.0, ActionScript 3.0. Kita akan belajar menggunakan ActionScript 3.0. So, pastikan bila anda hands-on nanti, pilih ActionScript 3.0. Jangan ambil 2.0 sebab certain coding tak sama dan dia tak jalan. So, akan menjadikan error. Kalau Adobe Director, dia menggunakan bahasa cara yang kita benali sebagai lingo. Okey, kalau kita boleh ni sekejap, ini tak perlu, skip saja. Okey, satu lagi nak ingatkan, untuk subjek ini sekali lagi saya ingatkan, kena dapatkan present Adobe Animate dan juga Adobe Dreamweaver. Ada siapa dah ada Animate dan Dreamweaver? Semua orang tak ada Adobe, tak ada Animate dan tak ada Dreamweaver. Ada saya. Dah ada yang lain? Okey, kalau dah ada. Ada, tapi tak tahulah betul ke tak. Okey, nanti kalau apa-apa tu tanya dalam grup, boleh tunjuk dalam grup dia punya paparan tu, dia akan kata okey tak okey. As long as dia boleh jalan, okey, no problem. Okey, so kita start lah aktiviti kita. Okey, sekejap saya stop sharing ni, saya nak share saya punya browser dahulu. Okay, boleh nampak paparan Safari saya. Saya gunakan Safari. Saya ingat dalam MacBook. Okey, lecture kuliah kita minggu lepas, okay, saya letak di sini. Saya ada thumbnail cantik tu, saya buat thumbnail.
So ni link ke video YouTube, ke YouTube channel saya. So nanti bolehlah pergi lihat kat situ. Okey, ada beberapa yang ni anda tak nampak, ini adalah untuk saya je, saya hide kan. Okey, so di sini, lihat di sini ada Padlet link. So Padlet link ni saya cuba buka tu kalau. Okey, ni adalah Padlet. So Padlet ni warna purple ke? Betul, purple. Saya rabun warna. Sebab tu saya tak berapa nampak sangat. Sebab tu saya masuk fakulti pendidikan. Sebab saya rabun warna. So saya rasa ni mungkin purple pink sikit. So kenalah dengan saya punya background ni purple pink. So ini adalah link Padlet. Kita akan buat aktiviti banyak di sini. Okey, soalan yang saya tanyakan adalah sekejap. Saya share saya punya ni lah. Desktop tu senang. Okay, bila share screen nampak habis semua, atas ni semua nampak. Okay, soalannya begini, mudah je. In your opinion, what are the purpose of multimedia production? So mungkin dalam masa 5 minit, kita fikir, apa sebenarnya tujuan orang buat multimedia production, dan cuba jawab menggunakan di Padlet yang saya sediakan. Lepas saya buat satu post baru dan anda boleh jawab di situ. Okay, so silakan 5 minit. Bye. Okay, so kita sambung balik Selepas discuss tadi, ada kata, Najah kata educational purposes. So betul, educational purposes, bidang kita memang kena educational purposes, tapi bukan limited pada educational purposes saja. Multimedia ni ada banyak juga aplikasi di industri. Contoh multimedia, ada banyak aplikasi di industri sekarang. YouTube. So YouTube adalah satu contoh multimedia. Dia host multimedia dan ada orang banyak hasilkan konten. YouTube banyak hasilkan konten, so letak di YouTube for purpose of mungkin ada orang populariti, ada orang mungkin nak kesedaran, ada orang mungkin nak dapat hits YouTube. Itu juga antara contoh multimedia production. Okay, untuk tujuan periklanan dalam perniagaan, betul. Sama dengan cerita tadi. Bila ada YouTuber yang gunakan iklan dia pandai kreatif. Sekarang new academic model, dia kreatif, dia gunakan video-video dalam YouTube dia bukan buat satu video yang kelakar, video yang orang nak tengok, nak hiburan yang ringan, dan dia selitkan iklan. Itu common. Dan kalau orang selalu tanya, macam mana YouTuber boleh dapat pendapatan? Buat multimedia production di YouTube ni sangat sukar. Mereka perlu gunakan komputer yang high-end untuk buat editing video. Kamera juga high-end, paling kurang guna GoPro. So GoPro 3 ke 4 ribu, 5 ribu pun ada.
Dan kadang-kadang mereka guna kamera yang lebih canggih, tu mungkin kos RM67,000. Beli PC yang canggih juga mungkin RM5,000 ke RM10,000 lah PC canggih. Macam mana mereka boleh dapat income adalah daripada berapa banyak. Kalau ada orang banyak tengok video kita di YouTube, kita akan dapat income. Tapi kalau setakat saya ni buat video untuk awak lihat ni, kita tak ada apa-apa income. Jangan risau. Janganlah kata nanti saya buat income daripada kuliah. YouTuber ni mungkin kena lihat beribu-ribu orang yang lihat baru boleh dapat duit. Okey, menarik perhatian pelanggan. Okay, betul. Untuk nak buat multimedia yang menarik perhatian pelanggan, sebenarnya hanyalah mesti iklan pendek sekitar 1 ke 3 minit. 3 minit dah kira cukup panjang. 3 minit tu orang dah mula agak bosan. Dan kan kita buat something yang cerita ke, okay, buat tengok. Tapi kalau iklan 3 minit, dah bosan lah. Interactivity in multimedia improve one skill and interest in learning. Okay, betul. Sama macam Dijah kata tadi, untuk tujuan pendidikan. Yang ini adalah golongan digital native. Okay. Mereka, yang saya tak tahu, saya pernah cerita, kelas lain, digital native ni sangat very, orang kata, sensitif kepada teknologi dan sensitif kepada diri ni, sangat sensitif pada rangsangan. Jadi mereka dah biasa dah semua guna TV berwarna-warni, apa-apa semua dapat instant, boleh beli guna GrabFood, boleh guna Lazada. So mereka sangat sukakan multimedia sebab multimedia ni boleh induce mereka punya interest untuk belajar. Sebab apa? Dia induce sensory. Okey, gunaan dalam coursework, kios, permainan video. Okey, betul. Gunaan dalam coursework ni, Mahadi juga merakam penceritaan sejarah. Okey, ini menarik. Penceritaan sejarah menggunakan multimedia, satu pendekatan yang sekarang orang guna. Selain daripada guna YouTube, kita boleh guna augmented reality. Contoh, kita bayangkan kita letak berada di pintu Formosa yang dah roboh tu. Bila orang scan guna apps kita, yang kita gunakan teknologi AR, so bukan berkeluar maklumat bila Melaka diserang, siapa yang menyerang Melaka, asalnya suluk Formosa tu ada, apakah dia. Okey, dalam perubatan doktor pelatih boleh buat latihan secara maya. Ini betul tapi tidak sepenuhnya. Sebab apa? Doktor pelatih masih kena berlatih secara fizikal. Menyentuh manusia dan menyentuh mesin benda berbeza. Tapi untuk tujuan teori okey. Tapi kalau untuk tujuan sebenar, normally memang kena sentuhan yang sebenar. Dia menggunakan simulator untuk dunia engineering dan sebagainya. Okay, betul. Interactivity, improve one skill. Bertujuan menjadi satu pelajaran yang lebih menarik dan menyampaikan satu maklumat dengan lebih mudah difahami. Betul. Lebih mudah difahami sebab ada satu subjek, siapa yang belajar sains. Contohnya adalah konsep kimia dan fizik. Meja, kita ada meja. Meja ni adalah sebenarnya zarah. Zarah yang berputar pada paksinya. Kita tak nampak pun. So, kita perlukan bantuan visualisasi. So, menggunakan komputer ni kita boleh visualize. Ataupun kita buat proses titration. So, titration berapa ion hidrogen, berapa ion hidroksida yang ada. Kita nak sampaikan titration tu, susah nak nampak dengan mata kasar. Tapi kalau guna animasi, guna video, tu mudah difahami. Okay, so good job, jangan risau. Ini semua ada markah aktiviti ni. So, saya sambung ke bahagian saya. Okay, ni dah common type ataupun tujuan production of multimedia. Tapi apa yang anda buat lebih menarik dan lebih detail. So, dalam exam nanti, mungkin saya tanya, apakah dia common purpose of multimedia production? So, nanti anda boleh ingat lah apa jawapan anda. So, kita guna aktiviti ni. Lebih mudah ingat, lebih mudah faham, lebih dekat di hati. Okey, bila kita bangunkan multimedia, yang kita akan belajar dalam multimedia untuk authoring system yang ini, kita akan gunakan, inilah apa ni, bukan Adobe Flash. Kita gunakan Adobe Animate. Nama lama dia ada Adobe Flash, sekarang nama baru dia ada Adobe Animate. Sebabnya, kenapa dia tukar nama? Flash is getting outdated dan kita akan ada function baru untuk animate.
Animate kita boleh buat sampai beberapa app semua. Okey. Ini adalah file-file yang disupport. Okey, digunakan Adobe Illustrator, file jenis .ai. Illustrator function sama seperti Photoshop. Cuma Illustrator ni menggunakan file berformat vector. Pada Photoshop menggunakan JPEG dan GIF. GIF macam-macam format lagi. Okay, Photoshop adalah untuk format untuk memberikan syutingan kepada gambar yang bukan bersifat vektor. Okey, AutoCAD kita boleh guna. AutoCAD dia banyak untuk engineering. Bitmap, semua orang tahu bitmap. Yang lain ni mungkin dah agak outdated. Kita masih ada JPEG dan PNG. JPEG biasa digunakan widely used. Kenapa kita banyak widely used JPEG? Sebab JPEG ni berikan satu saiz ataupun satu keadaan yang optimum, di mana saiznya tidak terlampau besar tapi kualitinya tidak terlampau tinggi. Kualiti tak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah, saiz pun sederhana. So ini memberikan flexibility kepada kita, dan sebab itulah kebanyakan website, kebanyakan sistem memang akan support JPEG. Okey, untuk video, kita boleh masukkan video juga dalam Animate. Kita digunakan QuickTime-Movie.mov ataupun video for Windows.avi. Ini biasa kita gunakan. MPEG dan juga MPEG-4 yang kita panggil sebagai MP4. Yang lain ni adalah file yang agak outdated. Video for Adobe Flash. Sekarang kebanyakan tak banyak dah video yang dirasakan untuk Adobe Flash. So macam tak adalah, kita jarang guna sekarang. Yang lain ni di format video lama. Okey, audio yang selalu kita gunakan, kita jarang guna .mp3 sebab .mp3 agak besar tapi masih boleh masukkan. Biasanya kalau kita download daripada internet memang .mp3. Yang biasa digunakan oleh Adobe Flash adalah .aif, .mov. MOV ni, QuickTime-Movie ni biasanya digunakan oleh perisian-perisian yang digunakan dalam hardware Macintosh. Sama kat ni, sound system 7 sound dan juga Wave. Wave ni pun dulu biasa sangat popular gunakan dalam handphone sebab Wave ni agak ringan, dan biasanya dulu handphone memori agak kecil. So kita perlukan satu size yang berasa ringan dan juga kualiti yang cukup dah untuk dimainkan di handset. Okey, itu tadi adalah file audio, file video, file image yang disupport oleh Adobe Animate. Selepas kita siap semua Adobe Animate tu, ada beberapa cara kita boleh export. Export ni adalah maknanya dah siap semua, kita nak keluarkan, kita nak distribute pada user. Apakah formatnya? Format biasanya untuk web flashback adalah .swf. Ini sangat popular. Dahulu semua web menggunakan flash dan semua web akan menggunakan .swf file. Kelebihan dia adalah saiznya kecil. Saiz kecil dan juga standalone. Apa maksud standalone? Maksud standalone ni adalah kita tak perlu ada Adobe Flash ataupun Adobe Animate untuk mainkan semula. Once dah siap, kita compile, kita letak edarkan di, for example, edarkan di website. So tak perlu lagi dah kepada Flash. Okey, tapi masalahnya sudah saya cerita sebelum ni, dia adalah laluan. Selain kata macam highway ataupun pintu. Highway lah, lebih kepada highway. Hackers suka masuk kepada Flash, plugin. Flash ni adalah laluan utama untuk hackers masuk ke dalam sistem kita. Playable in web browser that has the Flash player. Okay, dia perlukan Flash player saja. Dia tak perlukan Adobe Flash lagi. Dia perlukan Flash player. Kalau perasan lately kita jarang dapat notification untuk update Flash player. Sebab dah tak ada keperluan. Flash ni dah kurang digunakan. So bila dah kurang ni adalah asalnya, ini adalah tujuan utama. Ini adalah main
target bukan target group, target area yang digunakan oleh Adobe Flash. Tapi bila isu keselamatan tu, mereka dah berubah kepada standalone version. Standalone version apa yang kita akan buat lah untuk subjek ni. Kita akan hasilkan satu standalone version, kita akan hasilkan little learning object. So kita tak letak di web, kita tak letak di mana-mana platform lain. So hanya just standalone, boleh masuk dalam handset kita, masuk dalam kita punya komputer, kita boleh terus gunakan produk yang dah tersiap tersebut. Okey, ini adalah perkembangan baru untuk Adobe Flash. Adobe Flash explore untuk hasilkan mobile apps. So dia hasilkan mobile apps untuk iOS dan Android. Kalau kita biasa guna tu, kita punya Flash, Animate, kita gunakan ActionScript 2.0 atau 3.0. Tapi kelas ni kita gunakan 3.0. Untuk mobile apps kita gunakan Air. Air ni saya lupa dah lama dah ajak mobile apps ni. Semasa ni semua saya ajar mobile apps, tapi saya tak guna lagi Flash ataupun Animate. Saya dah gunakan MIT App Inventor. Dia lebih bersifat orang kata lebih dynamic dan lebih fleksibel lah, lebih elastik untuk tujuan aktiviti ni. Kalau untuk mobile apps ni kita gunakan bahasa pengacara Air. Saya Air ni adalah Adobe Integrated Real Time. So akan lihat sebenarnya betul tak. Yang saya itulah Adobe Animate, Adobe Integrated Real Time. So boleh bayangkan untuk iOS dan juga Android. Kalau kita dah bayangkan untuk iOS, hanya boleh guna untuk iOS. Kalau kita dah bayangkan untuk Android, hanya boleh guna untuk Android. Okey, benda yang antara perkara lain yang kita tekankan dalam Adobe Animate ni adalah animation. So animation tu datang daripada perkataan animate. So animation ni sama seperti video, pergerakan seperti video, cuma video teknik hasilkannya lain. Kalau animasi ni teknik hasilkan lain. Video kalau kita beri contoh adalah cerita, kita lihat cerita yang contoh apa cerita popular di contohnya Lord of the Rings. So the video pertama adalah menggunakan orang yang vertikal dan ada add-on, mungkin scene-scene istana, makhluk-makhluk yang ada dalam Lord of the Rings tu mereka gunakan CGI. CGI tu animation, tapi ini tak fully represent animation. Apa yang betul-betul fully animation adalah contohnya adalah Upin Ipin, Bobo Boy, apa tu satu lagi yang budak lelaki tu, saya lupa, Agent Ali. Okay, itu adalah contoh animation. Totally produced using computer. Kita hasilkan model Upin Ipin, Agent Ali, lagi Bobo Boy tu, dan kita gerakkan dia semua. Itu adalah contoh animation. Contoh animasi yang lebih sedikit primitif, sedikit kurang menggunakan teknologi sangat, iaitu contohnya dia lukis menggunakan teknik lukisan. Yang biasa lukis ni kalau kita lihat Doraemon tu masih gunakan pendekatan melukis. Sama juga kalau macam Naruto, itu masih lagi lukisan. Tapi kalau yang lain tu, Agent Ali, Bobo Boy, PPP tu dah menggunakan animasi, fully animasi yang menggunakan teknik rendering. Apa itu animasi? Senang kata ada sequence of image. So image tu kita gerak-gerakkan, dia akan hasilkan satu ilusi, nampak seperti bergerak. Commonly used in multimedia project, usually on a timeline. So kita gunakan timeline. Dia bergerakkan, kita nak gerakkan, kita gunakan series of timeline. Susah nak dibunyi. Okay, so kita akan setting berapa saat untuk satu frame. Nanti kita akan discuss berapa saat sebenarnya untuk satu frame. Okay, untuk animation, kita ada beberapa teknik, frame by frame, tuning dan juga scripting. Okay, tak apa. Mungkin dah penat dah buat aktiviti tadi. Saya bagi rehat dulu 5 minit. Pukul 4.50
kita sambung semula. Kita sambung semula sesi kita. Boleh dengar tak suara saya? Saya punya internet connection tak bagus sangat. Boleh, Boleh? doktor. Boleh. So kita ada sedikit bahagian terakhir sebelum kita proceed kepada aktiviti kolaborasi. So boleh nampak juga saya punya PowerPoint. Okay, ada beberapa teknik untuk create animation dalam multimedia authoring program. So dalam, senang kata dalam Animate ada 3 teknik untuk create animasi. Bukan kita create animasi tu just by guna scripting. Dia juga boleh guna frame by frame, boleh guna tuning. Okay, yang last sekali adalah scripting. Okay, frame by frame. Frame by frame maknanya kita gunakan setiap frame dalam Animate ni. Animate ada frame. This is what I call frame. So frame pertama, 2, 3, 4 dan 5. So makna bila kita nak buat animasi frame by frame adalah kita manipulate setiap frame tersebut untuk hasilkan animasi. Kita place different visual content in each frame. Frame pertama kita mungkin letak gambar burung. Macam frame mudah burung. Okay, dan kadang mungkin kita buat animasi burung terbang. So pada kali pertama tu mungkin dia punya sayap tu masih lagi kuncup. So frame kedua kita buat dia naik sedikit, ketiga naik sikit, sampailah mungkin kata ke frame yang ke-50 barulah dia sampai full flex. Dan frame yang ke-120 dia kancup semula. So itu maknanya macam mana frame by frame. So nak buat frame by frame ni sangat sukar. Perlukan intensif workload untuk buat. Dan contohnya adalah flip animation. Flip animation tak apa, nanti kalau dapat time saya bolehlah flip. Okay, frame pertama ini kuda lah, gambar kuda. Kuda ni kaki kita lihat kakinya begini. Pada frame kedua kaki dia dah berubah sikit. Frame ketiga kaki dia berubah lagi. 4 dia nampak macam dia laju, so, kepala dia jauh ke depan, kaki ke belakang. Dan nanti bila tergerak-gerakkan akan nampaklah animasi seolah-olah kuda kita sedang berlari. Kenapa saya kata frame by frame tu workloadnya tinggi? Sebab kita kena lukis satu. So 4 ni mungkin berdasarkan bentuk kuda berlari yang agak smooth, tapi nak lebih smooth dan lebih precise lagi, kita kena banyakkan lagi animasi, banyak lagi bentuk ataupun kedudukan kuda tersebut. Ini contoh lain, dia nak play tak? Oh, tak ada play. So frame pertama kedudukan begini, kedua kaki dia dah berubah, ketiga postur badan berubah, at the end sampailah tahap begini. So kita mainkan frame tersebut, dapatlah sedikit animasi. Untuk frame ni nak jadi cantik, kita nanti discuss kemudian berapakah sebenarnya frame rate per second kita perlu decide. Kalau terlampau rendah, dia akan nampak sedikit kata tersangkut-sangkut macam distort. Kalau tinggi nampak sangat smooth, sangat kata menarik, persuasif, tapi untuk menghasilkannya agak sukar. Okey, yang seterusnya adalah twin animation. Kita ada juga pendekatan twin animation dalam Animate. Okey, twin animation ni lebih mudah. Kalau tadi kita lukis satu, banyaklah kerja kita buat. Kalau untuk twin animation ni, dia akan interpolate. So interpolate ni, frame yang di tengah-tengah tu, antara frame pertama dan frame kedua tu akan dibuat oleh komputer. So yang akan datang Animate akan dibuat oleh Animate, akan dihasilkan oleh Animate. Okey, contohnya daripada kita nak gerakkan, ini adalah daripada bawah ni. Kita nak, kalau kita lihat, terus dia naik, dia bukan turun
Kalau nampak macam turun. Kalau kita mainkan di sini, dia akan naik, dan dia akan turun semula. So, apa yang kita buat ialah kedudukan di sini dan satu lagi kedudukan di sini. Nanti minggu depan kita akan mula sebelum orang dah ada ini, kita akan mula untuk hands-on. Bila kita tunjukkan, kita hanya perlu letak dia punya path pergerakan di sini. So, semua pergerakan di sini akan dibuat oleh komputer. Tapi kalau kita lihat, dia terhad kepada tuning kedudukan saja. Kita tak ubah apa-apa. Masih Angry Bird yang sama. Just kedudukan dia berubah. Kalau yang atas ni, kita boleh ubah postur badan, kedudukan tangan, semua itu ubah. Yang ni hanya kita ubah kedudukan lokasi dia pada skrin tersebut saja. Ini kekurangan tuning. Sebab agak sukar. Belum masih sampai tahap intelligent enough untuk animate hasilkan satu yang bergerak. Boleh hasilkan satu yang bergerak, tapi just dalam bentuk ubah. Mungkin bawah ni segitiga, atas ni dia segi empat, bawah ni kita ubah dia jadi dalam bentuk trapezium ataupun piramid contohnya. Segitiga. Sorry, ini segitiga, dia kata ni segi empat, trapezium, segitiga, segi empat ataupun sini bulat. Perubahan bentuk tu animate boleh buat. Dia bentuknya ubah bentuk bulat kepada segi empat. Atau warna daripada merah tukar kepada warna biru kat sini sampai ke bawah ni tukar warna kuning. Itu animate boleh lakukan. Okay, ini ada benda-benda yang boleh di-twin. Guna kata twin tadi. Position macam ni. Position ni boleh dibuat oleh kadang tuning. Rotation pun boleh buat animasi dia rotate. Perubahan size. Sini kecil sampai atas ni besar, sampai bawah ni kecil semula. Ataupun sini kecil, besar, bawah ni makin besar. Boleh buat. Tuning boleh buat. Sebab dia tak melibatkan perubahan ataupun animasi yang kompleks. Ubah warna, macam saya cakap tadi, biru jadi kuning, kuning jadi hijau apa semua. Okay, opacity. Opacity ni adalah ketegapan apa. Bahasa Melayu lupa dah apa. Semula nampak penuh, nampak kat sini nampak blur hilang. Dan sampai bawah ni dia jadi semula Angry Bird. Itu opacity. Saya lupa. Dia daripada jelas kepada blur, dan blur kepada jelas tu apa dah bahasa Melayu ni. Okay, dan akhirnya ada shape, bentuk. Macam saya cakap dia boleh ubah bentuk. Ni opacity. So dia dalam keadaan yang jelas, dan at the end ni sedikit pudar. So itu dah opacity. Okay, ni last kali ada scripting. Okay, dan yang lain dia boleh gunakan oleh animate untuk hasilkan animasi adalah scripting. So scripting ni, kalau guna scripting dia lebih dynamic. Sebab apa? Animasi tu kita boleh programkan dan kita sesuaikan dengan interaksi yang kita nak user berikan. Dan dia boleh jadi certain action akan berikan action yang berbeza. Kalau just tuning ataupun animasi yang kita buat frame by frame, dia ni linear. So kita tak control, kita hanya boleh play, pause, mungkin ke belakang. Tapi kalau gunakan scripting, setiap reaction yang diberikan oleh user tu boleh lead to different outcome. Okay, so ini secara summary-nya. Kalau frame by frame, dia rely on fixed sequence of visual content on timeline. So, dia bertindak berdasarkan sequence. Sama dengan twin, gunakan sequence, tapi scripted tidak scripted. Saya kata different input, different audition. Akan hasilkan animasi yang sama setiap kali kita play, betul. Frame by frame pun betul, twin betul. Script yang lain, kalau kita tekan menu page seterusnya, kita akan pergi page seterusnya. Kalau kita tekan menu pergi suruh kita punya, contohnya kita pergi buat animasi bola. So, ni saya buat animasi bola. So, kita suruh dia bergerak daripada atas, dia akan berada di atas, ataupun kita letak random, kadang-kadang dia letak daripada kedudukan 190 darjah, kadang-kadang dia start pada kedudukan 90 darjah. So setiap tu berbeza,
Dynamic and interactive, sebenarnya frame by frame dan twin ni interaktif dari segi kita boleh kontrol pergerakan, pause play. Scripted, yes, very interactive. Kita boleh decide kalau scripted ni, kata kita ada bola, kita agak ada bola, kita boleh tetapkan bila dia sentuh pada dinding ni apa akan berlaku, reaction apa berlaku, adakah dia akan bounce, adakah dia akan keluar, dan kita nak tentukan bola tu kita nak masuk sampai berapa banyak, adakah dia sentuh je terus bounce ataupun dia sentuh dah masuk separuh baru dia bounce. Bila bounce tu makin laju ke akan perlahan, direction pergerakan dia tu macam mana, itu hanya boleh dibuat oleh scripted. Dan of course bila require scripting mesti ada scripted. Twin, frame by frame tidak perlu apa-apa scripting. Untuk relative work in general require in creating visual content. Okay, nak hasilkan visual content dalam frame by frame ni of course paling panjang sekali. Kita kena lukis satu-satu pergerakan, very detail, technical term, very hectic work. So, dan benda ni menyebabkan kita akan meningkat kos pada pekerja tu meningkat. Kalau kita hasilkan animasi tu menggunakan kertas, kos bakat ni selalunya sangat mahal. Untuk hasilkan scripted ini paling short. Sebab apa? Hanya gunakan scripting saja, guna coding. Tapi yang susahnya adalah coding, nak belajar coding tu, nak faham amat complicated. Okay, choice of animation involve complex or organic motion such as walking and dancing. Okay, walking, dancing, melompat, berenang, terbang, ini adalah frame by frame. Twin, dia mungkin boleh. Tengok certain keadaan lah. Kalau kata nak buat animasi bounce tu boleh lah guna twin. Kalau scripted tak, so normally bukan satu yang bersifat organik. Dia something yang lebih bersifat orang kata open dan random. Okay, choice of animation involve continuous motion that can be interpolated. Okay, interpolated maknanya boleh dihasilkan oleh komputer. Yes, twin memang dari komputer, scripted pun memang akan dari komputer, totally komputer yang akan decide. Tapi twin berdasarkan path yang kita buat, scripted ni berdasarkan script, coding kita buat. Normally saya akan buat nak start location, kita akan random location, mana-mana location, random warna, random location, random size. Itu contoh scripted. Okay, animation frame rate. Okay, frame rate berapakah sebenarnya yang boleh digunakan untuk manusia? Manusia yang baik adalah kalau untuk animasi ni baiknya 30 frame, 25 ke 30 frame per second is okay. Nak lebih baik buat lebih tinggi. Kalau kurang daripada tu dia akan menyebabkan nampak jagged. Kenapa nampak jagged, nampak outward? Sebab mata kita boleh nampak detect pergerakan tersebut. Sebenarnya benda tu masih kita boleh susah. Dia bukanlah kalau nampak kartun berlari, dia tak berlari pun, sebenarnya dia masih lagi tangan dia ada tempat yang sama. Tapi sebab dia laju, mata kita ni create satu ilusi optik, nampak seperti berlari. Okay, maximum rate sedikitnya 20 hingga ke 30 frame per second. Okay, so ini adalah sesi collaborative. Okay, untuk collaborative ni, saya bagi masa sekitar 20 minit. Saya letakkan isu, apakah isu yang kita kena discuss. Awak discuss selama 20 minit. Saya ada, saya dengar dia dan saya akan berikan markah berdasarkan discussion tersebut. Okay, sebentar saya sharekan apakah sebenarnya isu yang kita nak discusskan. Okay, bayangkan selepas anda tamat master ni, tahap master, dapat peluang, ada rezeki, appointed as penolong pegawai pendidikan daerah. Setelah cita-cita mesti ada pendidikan tinggi. Dia tak naklah cita-cita yang biasa-biasa mesti tinggi lah. Jadi pegawai, penolong pegawai pendidikan daerah, bagi pelajaran dan juga sumber teknologi pendidikan. So, kalau di Batu Pahat,
penolong pegawai pendidikan daerah untuk pelajaran dan sumber dan teknologi pendidikan ni namanya Encik Zabidi. Encik Zabidi tu adalah student saya dulu. Okey, untuk kes ni anda appoint as penolong PBD, tapi tiba-tiba ada krisis sekarang, COVID-19 krisis. Bila COVID-19 krisis, anda menawar ke sekolah di bawah silian anda dan anda perlu decide apakah software authoring yang paling sesuai digunakan di makmal sekolah tersebut. Makmal sekolah tersebut ada 25 PC menggunakan prosesor i5 generasi kelima. Okay, i5 is a very decent, very good processor. 6GB RAM, 500GB mechanical hard disk. Kita ingat mechanical hard disk. Mechanical hard disk kelemahannya dia adalah agak perlahan. Dan using Windows 10 operation system. Itu satu sistem 25 PC saja. Dan lab ni akan digunakan oleh pelajar mengambil ASK, Asas Sains Komputer. Dan PBD allocate sekitar 25,000 untuk beli authoring software bagi sekolah tersebut dan upgrade. Upgrade sekiranya perlu. So upgrade ni gunakan kreativiti anda, nak beli PC baru ke, nak tukar hardware ke, it's up to you. So apa yang anda perlu buat, so Webex ni, dalam Webex ni discuss lah with each other, saya dengar discuss apakah faktor yang anda perlu ambil tahu, yang anda kena fikirkan sebelum anda decide authoring software yang diperlukan. Of course kita dah tengok ada faktor hardware, so apa faktor lain, dan daripada keadaan situasi tersebut anda suggestkan apakah authoring software yang paling sesuai. Tak semestinya Animate, so boleh guna any authoring software yang lain, boleh search the web, dan pastikan setiap keputusan anda ada rasional dan sila letakkan hasil keputusan anda ini di dalam Padlet. Saya ada letak, saya ada satu Collaborative Session 1, apakah faktor yang perlu discuss dan apakah suitable authoring software. So mesti dulu perlu ada justification. So letak jawapan dari sini. Saya bagi masa rehat dulu 5 minit. Rehat dulu 5 minit. Selepas 5 minit nanti start. So anda discuss, saya dengar dan lihat saja dan beri markah. Okey. Sedia 5 minit. Doktor bagi balik soalan tadi, tak nampak sangat tu. Okey. Boleh tak? Tayangkan je. Okay, nampak ni. Ini dia soalannya. Mana Oh, okey. Okey, doktor, terima kasih. Okey, sama.
Okay, so time's up untuk question. Okay, so sekali lagi apa anda kena buat adalah discuss dan listkan faktor-faktor yang anda kena take into consideration nak decide alternate software yang mana, dan suggestkan alternate software yang anda rasakan sesuai. Setiap decision ni perlu ada rational, dan letaklah jawapan anda di Padlet link yang saya berikan dalam Padlet tersebut. So saya cerita sekali lagi, ada 25 PC menggunakan prosesor i5 generasi kelima, 6GB, 500GB mechanical hard disk, dan gunakan Windows 10. So akan digunakan oleh semua pelajar yang akan mengambil subjek asas sains komputer, dan PD allocate sekitar 25,000 untuk beli operating system, untuk beli operating system software dan juga upgrade sekiranya yang perlu. Okay, so boleh mulakan perbincangan anda. Silakan. Doktor. Ya, silakan. Ini guna audio ke type kat terus? Audio. Audio. Macam bincang dalam kelas, kelas. Okay, saya dengar apa yang anda bincangkan sama rakan-rakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak discuss tentang projek yang kita kena hands-on ni. Pertama sekali kita kena tengok sasaran pengguna tu. Kita melibatkan pada asas komputer. Okay. Dan spek yang diberikan di PC tu 6GB, RAM tu dah cukup bagus, i5 pun cukup bagus. 512GB tu spek yang besar tapi dia tak sikit lah berbanding dengan SSD. Okay. Kemudian kita kena tengok DSTP untuk ASK ni. ASK pelajar asas komputer dia belajar HTML, okay, pengatur caraan dan pengalian data lah, maksudnya untuk daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okay, ini pendapat saya untuk tingkatan 1. Kita boleh beli alternate variable lah. Sebab tingkatan 1, pelajar tingkatan 1 akan menggunakan kod HTML dan membangunkan laman web. Okay, itu pendapat saya. Kawan-kawan boleh sambung. Gunakan apa tadi Mahdi? Tak dengar. Dengar tak? Tadi gunakan apa tadi? Okey, pertama saya ulang balik Untuk tekanan 1, belajar buat coding HTML. Belajar kena membangunkan laman web lah. Dia ada projek dia tekanan 1 tu. Jadi cadangan saya, kita boleh beli Dreamweaver. Sebab Dreamweaver? Ya, Dreamweaver. Sebab memang kalau ikutkan nak beli tu memang kos sikit lah untuk guna 20 PC. Biasanya pelajar hanya guna full coding. Dia takkan guna Dreamweaver. Dreamweaver ni dia masih ada lagi feature semua. Berbanding dengan full coding. Biasanya kalau dekat sekolah tu dia orang guna PAC, guna Visual Studio Code, ataupun kalau tiada software yang tu dia akan guna Notepad saja. Jadi cadangan saya untuk tingkatan 1 ni boleh beli Visual lah untuk membangunkan web. Tuan BPD, boleh tak kalau kita upgrade hardware dia? Mahdi? Saya PPD Boleh tak kalau kita upgrade dia punya hardware? Okey. Hardware kalau mana lagi mahal, mana lagi murah? Bagi saya lah, saya yang biasa guna untuk editing. Untuk editing ni, i5 dengan 6GB tu okey lah. Tapi untuk mechanical hard disk tu memang PC tu memang perlu. Okey, kalau gitu apa kata kita tukar hard disk tu je untuk 25 PC tu kan? Berapa agak-agak kos dia? Ini sebabnya dekat yang 25,000 tu untuk beli software upgrade kan? Upgrade je untuk 25.
PC tu. Rasa 25,000 tu macam tak cukup pun untuk ni. 25,000 ni untuk 25 PC, kalau bagi satu komputer akan dapat 1,000. Untuk beli Adobe tu dia macam ngam-ngam sangat. Original lah. Software original. Okay, first kali dia kalau beli banyak biasanya dia ada bagi diskaun harga lah. Dia bagi diskaun harga. Okay, kalau nak sebahagiannya boleh, tak ada masalah. Tapi sebahagiannya lagi kita boleh upgrade tu, utamanya RAM lah. Tak dengar. Tak dengar. Kalau ikut dekat dalam Padlet ni, kita kena discuss faktor-faktor yang kita perlu consider untuk decide ke dalam authoring system ni. Jadi mungkin kita boleh terus tulis lah kot kan kat sini. Boleh. Yang pertama sekali kena ikut GSK dulu. Seorang aja kan? Mahdi cakap, saya tulis Okay. Okay. Pertama sekali kena ikut DSKP ASK tingkatan 1. Boleh dengar tak suara saya? Saya dengar. Putus-putus lah Mahdi. Mematuhi DSKP asas saya komputer kan? Betul. Okay, kemudian mematuhi DSKP asas saya komputer. Bagi faktor perbelanjaan yang cukup. Disebabkan kita ni nak guna untuk budak sekolah je kan. Jadinya kita faktor dia salah satu adalah yang budak sekolah ni asas kan. Maksudnya dia from zero. Macam mana nak buat ayat tu Beginner. Perisian untuk beginner. Kalau faktor cikgu macam mana? Cikgu yang itu memang biasanya memang reti Macam Mahdi memang dah reti terus lah guna Dreamweaver tu. Kebanyakan cikgu dia kalau guna perisian tu, adakah baru nak belajar ke ataupun memang dah reti? Okay, Dreamweaver ni pendapat saya kalau untuk asas, untuk asas saja untuk tingkatan 1 tu boleh belajar sendiri, tak ada masalah. Cuma untuk tingkatan 3 tu, ni untuk tingkatan 3 tu pelajar kena gunakan pakalan data. Okay, jadi dia kena combinekan SML tu dengan pakalan data. Maksud tu belajar sendirilah Mahdi Yang tu belajar. Belajar sendiri ikut buku lah Betul, dia ada buku. Macam TMK sekolah rendah lah. Betul. Apa lagi dapat tengok tak dalam Padlet ni? Dapat. Najiha dapat. Saya nampak. Dah nombor 4. Lagi. Dapat dengar tak? Dengar Chris. Okey, saya nak bagi pandangan tentang hardware tadi tu. Okey, kalau saya akan upgrade hard disk tu kepada SSD.
Dah dengar tak SSD? Pernah. Pernah dengar Chris. Okay, SSD dia lebih laju. Jadi kalau dia nak loading software Dreamweaver tu, dia akan lebih cepat lah kalau dibandingkan dengan HDD yang biasa tu. Jadi kalau saya akan bagi cadangan untuk upgrade hard disk lah. Saya setuju dengan Chris. Dari segi RAM tu cukup RAM. Sebab kalau RAM contohnya 16 GB tapi kalau hard disk tu HDD memang tak akan membantu. Okey, saya nak tanya sekarang ni dekat makmal komputer tu dia dah memang guna perisian apa? Adakah kita perlu tukar pakai Dreamweaver tu ataupun kita masih guna dengan perisian yang sama, kita hanya tukar hard disk sahaja? Biasa kalau kat dalam komputer tu memang dia ada yang basic je kan. Makmal komputer yang biasa disediakan oleh kementerian kan dia basic je dia. Okey. Okey, baik. Saya dia bagi peruntukan. Okey, dekat Mamal biasaannya dia tak akan bagi software. Dia akan, biasanya ini yang berlaku dalam sekolah, dia akan guna notepad saja. Okay. Tahu notepad kan? Notepad tahu kan? Tahu. Okey. Dia guna notepad saja untuk coding kat situ. Itu memang akan misalkan pelajar dan budak sebab nak kena check error semua. Sebab itulah saya dengar dia nak kena beli autoreviewer tu. Okey, baik, saya dah check harga dia. Untuk sekolah, harganya murah sikit lah. Dia bagi offer RM60 untuk satu user. 1 tahun punya lesen? Bukan 1 tahun, dia bagi terus lah. Dapat terus lah maksudnya. RM60 je? Lifetime lah. Ya betul. Lifetime. RM60 tu sebulan ya? Sebulan eh? Sebulan. Saya pernah uruskan untuk universiti, RM60 sebulan. Kalau yang fullnya yang 100 lebih tu eh? Kalau RM60 sebulan, setahun dah RM18,000 kan? Betul tak? Sekolah saya baru beli package yang untuk education yang dapat 4 jenis Adobe tu RM980 untuk lesen 1 tahun. 1 tahun. Dia untuk semua ke? Dia bagi 4 je dengan dia bagi berapa gig cloud lah. Tak ingat, tapi dapat cloud dalam 2 gig ke berapa, tak ingat lah. Tapi memang harga dia 900 lebih untuk education. Kalau untuk personal use dia lagi mahal sikit lah. Itu pun dah harga diskaun untuk education punya. Jadinya sekarang ni kalau ikut soalan ni, kita kena bincangkan faktor yang kita perlu consider untuk deciding the authoring software. Software apa yang kita nak decide. So rasanya Dreamweaver Adobe tu memang paling terkenal lah dalam sekolah-sekolah. Kebanyakan sekolah nanti dia memang akan guna benda tu dan perlu bawa ke tempat kerja. Ke tempat kerja pun kebanyakannya guna Adobe tu juga. Jadinya memang patut dalam sekolah kita gunakan benda yang akan dibawa ke dalam alam pekerjaan. Authoring yang kita dah setuju untuk guna adalah itulah authoring sistem yang kita dah setuju untuk guna adalah betul lah Adobe Dreamweaver tu lah ya. Okey, satu lagi saya nak tanya. Okey, kalau kita gunakan authoring software ni, okey, dengan hardware yang kita ada tu, yang lain tu tadi cakap okey, cuma yang hard disk tu boleh support ke? Kalau diikutkan memang boleh support, cuma dari segi kelajuan sajalah yang akan jadi persoalannya. Dia lembab ke, laju ke? Dia lembab. Dia lembab sikit. Lembab tapi masih boleh digunakan lah. Boleh. Berapa kos kalau kita nak tukar dengan hardware tu sekali? Maksudnya kita gunakan Dreamweaver dan kita tukarkan hard disk tu. Berapa harga hard disk tu? Okey, kalau hard disk kalau ikutkan yang minimum untuk bawah 500 GB, harga paling murah dalam 150. Tapi itu ikut brand lah. Okay, kita anggarkan 150 minimum. 150
darab dengan 25, so kita perlu 3,750. Satu lebih. Okey, rasanya kalau 3,750 ni boleh minta diskaun lagi kan? Termasuk dengan harga software tadi. Harga software tadi untuk 1 tahun saja RM60 sebulan ya? Darab 12. Berapa? RM60 25 PC. Dia yang ini satu-satu PC harga dia. Untuk satu-satu PC satu software ke boleh share? Tak pandai boleh sangat share. benda. Kalau Tak boleh, original tak boleh share. Dia satu PC satu original software. Okey, so RM60 tadi. RM60 darabkan dengan 25 PC, 1,500. Ini untuk 1 bulan kan RM60? Betul? Ya, betul. RM60 tu 1 bulan. Okey, darabkan dengan 12 tahun 18,000. So tadi 3,000 lebih kalau kita tukar dia punya hard disk tadi. So mungkin kita perlu cari sedikit lagi dana daripada tempat lain lah. Saya setuju guna Dreamweaver. Ada lebih lagi kan? Ada lebih. Minta maaf. Tambah dengan 3,750 lebih kurang tadi. So baru 21,750. Cuma ada isu untuk akan datang lah. Tapi untuk 1 tahun sajalah. Ada isunya nanti kalau dah air tu maksudnya pelajar tak boleh datang. Tak dengar Mahdi. Tak dengar Mahdi. Ada isunya, dengar tak? Hello? Ya. Hello. Dengar tak? Mahathir type dekat chat box. Boleh type dekat chat box. Ada tak software-software lain cadangan? Saya nak tanya lah, sekolah benarkan kita pakai crack software ke? Tak boleh kan? Tak boleh pakai. Tak boleh. Oh, okey. Ada ke software yang boleh kita gunakan untuk banyak user? Ada tak? Dia bergantung pada tujuan kita nak buat apa software tu. Yelah, software yang kita nak gunakan ni ada tak yang dijual di pasaran yang boleh guna untuk banyak user? Selain daripada Mesti itu. kita boleh lebih jimat. Selain daripada Dreamweaver, ada cadangan lain? Okey, dekat sini saya jumpa satu Google Web Designer, tapi itu Okey. guna website lah. Dia bukan software, dia boleh pada website. Okey. Dan dia Boleh free. ke kita guna? Boleh Boleh ke, ke kita doktor? guna untuk sekolah? Macam sekolah saya, kalau dia buat site guna Google site je. Free of charge.
Kalau website banyak yang free, kalau software ni kena belilah. Itulah software kena beli. Macam sekolah saya memang tak guna software ni. Kita guna Google Site je. Okay, saya ada tengok kat sini tapi saya tak biasa sangat dengan persiapan multimedia ni. Apa ni slider rocket, open office impress, custom show, clear slide, apa lagi ni adakah yang ini boleh digunakan? Prezi. Ada tak yang biasa? Powtoon. Prezi Powtoon tu semua dia macam mana dia macam Dia guna secara dia cloud. maksudnya dia tak payah beli. Kecuali Dia kalau tidak- kita nak update. Tak sesuai lah. dia bukan tak sesuai. Dia macam tidak menghasilkan kemenjadian murid. Sebab kita kalau budak asal-asal komputer ni, kita nak dia keluar, dia boleh jadi macam mana. Tapi kalau kita ajar dia di kat sekolah pun, kita ajar dia sekadar menggunakan Prezi, Powtoon tu, dia macam tak patuh kepada dalam NOS, dalam DSKP dia itulah nanti. Hasil budak tu nanti macam mana lah. Okay, maksudnya sekarang tak sesuai untuk tak sesuai dengan DSKP lah ya. So kita tak boleh lah terima. So ada cadangan lain tak? Selain daripada Dreamweaver. Tapi kalau ikut untuk jangka setahun, kita boleh guna dengan 25,000 ni Dreamweaver ni. Dan kita juga boleh tukar hard disk untuk 25 komputer tersebut. Biasanya dekat sekolah-sekolah dia macam ni, kalau untuk 1 tahun tu kita dah beli original kan. Tahun depan kita boleh minta peruntukan lain untuk beli lesen baru. Biasanya macam tu. Kebiasaannya akan dapat lah kalau sekolah, kebiasaannya akan dapat lah bajet baru untuk next year tu untuk beli lesen yang baru. Lesen lagi satu lesen untuk kita renew, kita boleh guna duit apa ya? Selain daripada yang 25,000 ni kita dah guna untuk beli. So bila untuk kita renew, memang ada peruntukan ke untuk renew lesen? Peruntukan untuk renew lesen selalunya tak ada. Tapi biasanya kat sekolah dia guna inisiatif untuk minta, untuk untuk minta lah, biasanya minta. Jadi kalau ada duit tu dia akan bagilah. Okey, agak-agak kalau kita renew berapa? Lebih murah tu maksudnya berapa? Adakah kalau tadi 60 selalunya lah kan? Dia kalau kita nak renew agak-agak berapa? Separuh harga? Sebab nilai dia sekarang ni kalau untuk setahun, kalau RM60 tu adalah RM18,000. Tapi kalau kita nak renew tahun depannya pula dengan harga separuh pun banyak juga tu. Dia macam sama je. Macam kita renew antivirus tu, harga tahun depan dia tu macam lebih kurang je biasanya. Oh, okey. Doktor? Ya, saya. 25,000 ni untuk sekali guna ke? Ya, ataupun one setiap tahun diberi? One off. One off. Oh, okey. Tapi untuk pandemik ni kan? Untuk masa pandemik ni lah kan? Ya, betul. Okey. Baik, macam ni. Saya rasa, jadi pendapat saya lah, kalau dalam tempoh pandemik ni, peruntukan sebanyak 25,000 ni, kita nak tukar software kepada, kita nak beli software Dreamweaver dan kita tukar hard disk dia, sangat boleh. Okey, sebab peruntukan hanya untuk waktu pandemik ni.
sahaja. Betul kan? Okey. Tapi harga untuk Dreamweaver tu yang dia kena renew setiap tahun ke ataupun dia yang lifetime tu? Okey, sekarang ni kita menyelesaikan apa dia? Yang Dreamweaver tu. Tak tahu. Tak dengar Mahdi. Tak dengar Madi? Lesen tu kena renew setiap tahun. Oh, dia tak ada yang lifetime Oh. Saya ada baca ni dia ada Corel website creator. Tapi saya tak tahu dia punya siapa yang pernah guna Corel website creator? Tak pernah. Oh, tak pernah Saya dah lama tak terlibat dengan software ni, jadi kurang sikit ilmunya. Kalau kos saya tahu kira. Okey, ada lagi sekitar 5 minit untuk wrap up. Apakah alternatif software yang anda nak gunakan? Lamanya berminit. Corel tu pun bagus juga, best juga sebenarnya Corel tu. Tapi memang mostly sekolah kat Malaysia, sekolah ada kerajaan memang guna Adobe lah. Adobe apa? Dia guna apa? Dreamweaver? Dreamweaver, Oh, Dreamweaver. Tapi dia tu maksudnya boleh lah kan? Maksudnya sesuai je Dreamweaver tu walaupun one off apa tu duit tu kita dapat one off, tapi bila tadi Najihah kata kebanyakan sekolah guna Dreamweaver tu. Saya sekolah rendah jadi tak guna yang kebanyakan sekolah yang macam dalam sekolah saya dia CJ kemahiran kan, kita ada banyak dapat duit yang memang one off pun, memang ada, bukan subjek sains komputer sahaja, kalau macam subjek lain pun ada banyak yang konsep one off ni. Okey, saya rasa sebab duit yang diperuntukkan ni adalah untuk menyelesaikan masalah masa pandemik ni, jadi kita boleh selesaikannya dengan membeli software Dreamweaver ni dan juga kita tukar hard disk tadi untuk kegunaan 1 tahun. Jadi untuk menyelesaikan masalah pada tempoh masa pandemik, so peruntukan tu kita boleh gunakan lah. Saya setuju kita teruskan dengan Dreamweaver dan juga kita tukar hard disk. Memandangkan banyak sekolah memang guna Dreamweaver, jadi memang setujulah guna Dreamweaver tu. Dan ia sesuai untuk murid. Untuk yang Dreamweaver tu kan, dia kena bayar dulu ke supaya dapat pakai semua function? Kalau tak bayar, function tu memang terpakai ke? Dan adakah dia boleh online? Guna secara online? Chris, kena bayar dulu, kena beli. Dia memang kena beli. Dia tak ada yang online punya? Dia ada trial, hanya 2 minggu saja trial. Kira tu setahun tambah 2 minggu. Dah lebih daripada setahun. Okey, so kita untuk kesimpulannya, algoritma yang kita beli itu memang memenuhi dalam aktiviti. Madi. Tak dengar lah Madi. Baiklah, aku tarik Madi. Baik dekatnya. Berapa tadi kos untuk sebulan? Sebulan RM60 untuk satu user. So darab 25 komputer, darabkan dengan 12 bulan. So RM18,000. Tentukan 25K Ya, cukup dengan tukar hard disk sekali. So saya bersetujulah. Okey,
kan jika dah bersetuju, boleh tolong isikan suggested suitable authoring software di sini. Semua ke seorang je doktor? Kalau boleh orang lain lah pula. Lepas saya ni Najihah orang lain tak nampak collaborate sikit. Kalau tak nampak macam Najihah selamat. Habis kena cakap Tulis. Terus kat mic. Tulis yang lain ke apa doktor? Sama je lah. Tak tulis lah. Tadi nak decide Adobe Animate. Minta orang lain nak tulis. Oh. Okay, memang saya tulis. Bukan tak suka Najihah. Si Najihah seorang tulis, orang kata macam dia bila collaborate Dia tu. offer. Habis tu dia offer. Cost. Sebabnya apa ya? Friendly user ke apa? Pak Hadi boleh tolong? Mati dah merajuk. Saya dah tulis tu. Mana? Dekat Chat kat pelet. Kat bawah. dah. Mana? Bawah. Jumpa dah. Kita jumpa juga. Saya nak cakap tak boleh. Oh, dia kat sini ha. Doktor nak justification sekali ke? Ya betul. Letak justification dekat tu. Bahagian kedua yang di sini. Copy Okay. paste Hadi pun Yang tak last sekali tu kan? Ya betul. Yang last sekali. Copy paste. Kau punya. Okay, support cloud. Nama internet. Ina sambung. Tadi tak keluar nama tau nak type macam mana. Tak apa, tak keluar nama. Anonymous pun okay, no problem. Kejap kena pergi sana balik. Okey, saya tambah poin satu ya. Tambah poin. Chris sambung. Okey, tambah 1 poin. Dia nak pergi balik ni. Nanti doktor jemu pula. Dia tadi pergi Padlet tadi kan? Dia betul. Pergi ke link Padlet tadi boleh masuk. Okey, sekejap Okay. saya tengok balik. Okey. Salin balik boleh kan? Boleh, tak salah. Mak boleh delete balik tak salah.
Chris type apa Chris? Banyak pengguna dan akan ada tutorial dalam YouTube. Oh, okay. Apa saya nampak yang saya type je ni? Apa salahnya hari ni? Nampak saya, kenapa saya tak nampak, saya dekat tu tadi tak nampak yang Chris type. Buka kat sini pun nampak balik. Dah type ke? Saya dah type dah tadi 2. Okay, so Perlu lagi doktor? ada lagi? Ada lagi ke? Dah sudah? Dah kot. Okay, I guess this is the end of our session today. Sejak saya pause untuk recording,